Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kak mana berhenti Keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Husin bin Muhammad Nasir rahimahumullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keempatnya, jadi dia kata hari itu ni, tiada yang terlebih memberi manfaat kepada engkau atas meninggal dunia dan berpaling daripada makhluk dan lawan syaitan dan lawan hawa nafsu, melainkan dengan 17. Kita masuk yang keempat pada malam ni. Jadi 17 ni, kalau kita ada 17 ni, insya-Allah kekurangnya dia membantu. Kalau tak boleh semua pun, meninggalkan dunia, berpaling daripada makhluk, melawan syaitan dan lawan hawa nafsu. Yang mana keempat-empat ni merupakan musuh penghalang kita daripada sampai kepada Allah. Yang keempat katanya, hendaklah engkau tanggung dan sabar tiap-tiap qada dan qadar yang datang daripada Allah Ta'ala atas kau. Sabar. Kerana sudah kau ketahui dengan yakin akan yang demikian itu, qada dan qadar, tiada dapat engkau hendak melepas akan diri engkau daripadanya, daripada qada dan qadar. Bila kita yakin dengan qada dan qadar, baru kita nampak Allah yang buat. Tu. Barulah kita serah kepada Allah. Kalau kita tak yakin dengan qada dan qadar, kita duk nampak manusia yang buat. Bila kita nampak manusia buat, ataupun syaitan, ataupun dunia, maka Allah serah dunia, syaitan tu lah. Allah takkan tolong kita. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Bila kita serah dekat dia, qada dan qadar ni, Allah yang akan kendalikan. Tuhan kendali belaka, cakap tasawuf. Tu. Tapi kalau kita nampak kita kuat, kita nampak syaitan kuat, kita nampak dunia kuat, kita nampak nafsu kuat, Allah bagilah, tak apalah, hang lawan dah dengan mereka tu. Tuhan tak tolong rahmat. Tuhan tak tolong. Tu. Hak Tuhan belaka, tapi kalau kamu nampak benda tu, tak apalah, bagilah mereka buat. Kamu hadapilah dengan mereka. Tapi kalau kamu serah dekat aku, biar aku hadapi. Hadapi sebut sajalah, semua tu hak Tuhan takdir belaka. Tu. Sebab tu ada kait di sini, kalau kita tengok, apa kena mengena qada dan qadar dalam kita nak menghadapi lawan syaitan, nafsu semua ni. Sebab bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita akan serah kepada Allah. Tu. Semua hak dia belaka. Dan Allah akan selesaikan benda-benda tu. Tu.
Hendaklah kau tanggung. Tanggung ni sanggup menghadapi. Tahammul Arab panggil. Bukan tanggung kayu apa dah. Tanggung ni, hendaklah kau tanggung ni sanggup menghadapi dan sabar tiap-tiap qada dan qadar yang datang daripada Allah Ta'ala atas kau. Kerana sudah kau ketahui dengan yakin akan yang demikian itu qada dan qadar, tak dapat kau hendak melepaskan diri kau daripadanya. Lagi pula qada dan qadar ni disebutkan qada baik dan jahat. Qada baik dan jahat ni nisbah kita ya. Dekat Allah ni baik belaka. Tu. Qadari khairihi wa syarrihi ni, qada baik dan jahat ni nisbah kita ya. Tapi nisbah Allah semua baik belaka. Baik belaka kalau dia. Walaupun pada rupanya nampak jahat. Kita minta nak kaya, dia tak bagi kaya. Bagi kita minta kaya, tak dikaya, duk jadi miskin ni kita nampak jahat dah. Padahal di sisi Allah, aku tak bagi dia kaya. Bila aku bagi dia kaya, dia lupa diri. Ataupun dengan sebab dia kaya ni menyebabkan dia masuk neraka. Lalu Allah tak bagi dia kaya. Tu maknanya apa tu? Baik tu. Benda baik sebenarnya. Tu. Bila kita yakin macam tu, tak ada apa-apa lah kita ni. Tuhan bagi apa pun, tu ada baik, ada jahat, kita semuanya kita terima. Sebab hak Tuhan buat ni semua hak baik belaka. Tu. Hak baik belaka hak dia buat. Tu. Sebab tu kalau kita minta dekat Allah ni, minta jangan minta banyak kali. Tiga kali tak apalah tu. Tapi kalau dia tak bagi juga, dia duk tekan minta. Ni sampai raya, ya Allah kenapa tak bagi? Esok doa pula, esok doa lagi, minta, nak bagi kaya. Tuhan tak mau bagi. Minta juga, saat ni dia bagi suruh saat ni. Padahal, bagi kaya tu tak layak dengan kita. Sebab tu kita nak minta dekat Allah, kita minta berlapis. Jika itu baik bagiku, maka berilah kepada aku. Kita minta begitu. Macam kita minta umur panjang lah. In kana khairan li. Kalau dia baik bagiku, maka kau panjangkanlah umurku. Kalau dia tidak baik padaku, maka serah pada kau lah. Jangan kita duk minta sangat. Minta banyak saat ni, takut saat ni dia bagi kat dia, ambil lah. Kalau nak sangat, takut saat ni dia jadi macam lain. Tu. Macam rumah kita, contohnya rumah kita terbakar. Wali'adzabillah. Contoh rumah seorang tadi terbakar. Kalau dia tahu lah di sebalik rumah dia terbakar tu, kalau dia tahu di sebalik rumah terbakar, dia akan kata, ya Allah, kenapa kamu tak bakar awal rumahku? Kenapa kamu tak bakar awal rumahku? Kalau dia tahu di sebalik bakar rumah ni, dia ni dengan sebab terbakar rumah dia, aku nak bagi dia syurga. Aku bakar rumah dia, aku nak bagi syurga, aku nak bagi rumah kat syurga. Kalau dia tahu macam tu, dia akan kata, ya Allah, kenapa tak bakar rumahku awal lagi? Kau boleh membakar habis rumahku yang ada. Dia marah pula kat Tuhan. Kalau kita tahu lah. Saya pernah kata, ada kawan rumah terbakar, saya kata begitu. Kita tahu sebalik terbakar ni, kita marah pula dan kita bersyukur. Tapi zahir jangan dia bersyukur pula. Tu. Itu semua ada hikmah. Jadi tahu di sebalik tu, Tuhan tahu rumah kita di syurga. Rumah di syurga. Oh, siapa tak mahu? Kalau boleh kita minta, kenapa ya Allah tak bakar awal lagi rumahku ni? Kita marah pula kat dia. Sebab tu kalau apa yang jadi, kita serah dekat dia. Sebab tu dia pagi-pagi kita doa. Kita doa kan? Tu. Falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, bagi kau puji. Falakal hamdu, bagi kau puji, ala ma qadait, atas apa yang kamu qadakan. Apa yang kamu buat keputusan dekat aku, bagi kau puji. Kita duk baca pagi-pagi tu. Kalau tak baca, tak main suruh. Jadi kita ustaz saya tak baca, confirm tak main suruh. Kalau main suruh pun tak tahu makna. Tak tahu apa, duk semayang lama dah, tak tahu. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagi kau puji ke atas apa yang kamu qadakan, kamu buat keputusan ke atasku, semuanya puji. Tu. Ni salah satu.
Salah satu daripada apa dia tu? Daripada 17. Pegang qada dan qadar ni habis. Habis selesai lah. Bila kita pegang dengan qada dan qadar, kita berpegang dengan Allah. Bila kita berpegang dengan Allah, kita tak pegang dengan dunia, tak pegang dengan syaitan, tak pegang dengan nafsu, tak pegang dengan diri sendiri. Maka ketika itu Allah bantu kita. Kelimanya, hendaklah engkau jazamkan, kau putuskan dan yakinkan sekalian barang yang mewujud, yang ada di dalam alam dunia ini, dan barang yang mewujud ada di dalam alam akhirat di sana, sekaliannya itu perbuatan Allah. Macam hak tadi, semua hak Allah belaka dengan takdirnya Allah sendiri, bukan takdir kita. Kita tak ada takdir pun. Semua perbuatan Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tidak kamu kehendak melainkan itu semua hak Tuhan kehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah yang kamu kehendak melainkan semua tu hak Tuhan kehendak. Tu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami cipta semua itu semua dengan kadar, dengan takdir kami. Wa kana amrullah qadaran maqdura. Dan adalah urusan Allah semuanya qadaran maqdura, semua telah ditakdirkan. Tuhan takdir siap pada azali. Cuma kita ni hanya usaha saja, usaha ikhtiar. Minta doa pada Allah, minta untuk kebaikan kat kita, walaupun semuanya hak Tuhan belaka. Sebab kita tak tahu. Kita mana tahu qada mubram, qada yang telah Tuhan putuskan tu, kita tak tahu baik ke jahat. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Allah itu Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta setiap sesuatu. Pegang hak tu betul-betul, insya-Allah. Itu yang saya duk cerita lalu dah kan. Bila kita semayang, kita serah dekat Allah, kita semayang ni senang. Kenapa kita semayang susah? Sebab kita nampak kita yang buat semayang tu. Kita nak, bukan kita, memang kita buat. Kita nampak tenaga diri kita. Kita nampak haul dan kuah kita yang buat. Bila kita nampak haul dan kuah kita yang buat, Allah serah kat kita, hang buatlah dengan kekuatan hang. Hang buatlah dengan kekuatan hang. Kalau kita nampak dunia memberi bekah, dunia ni memberi bekah, mengganggu kita, ya, hang dengan tanggapan kau lah. Jadi dunia duk kacau kita macam tu lah. Kita nampak syaitan, Tuhan serahlah, ambil lah kat hang. Hang lawan lah dengan syaitan. Lepas tu kita disuruh a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta pelindung dengan Allah daripada syaitan. Tu. Fasta'iz billah, minta pelindung dengan Allah. Yang hebat lagu mana pun Allah kata kat Muhammad, minta pelindung dengan Allah. Bila kita minta pelindung dengan Allah, syaitan tak mampu ganggu kita, nafsu tak mampu ganggu kita, diri kita sendiri. Dan dunia pun tak boleh nak ganggu kita bila kita serah ke Allah. Bila kita sembahyang, kita nampak kita ni tak ada tenaga, melainkan Tuhan bagi, insya-Allah dia akan dapat tenaga luar biasa. Sembahyang dia tadi hebat. Yuk kita dengar orang dulu sembahyang, sembahyang subuh dia wudu isya. Sebab apa? Dia tak nampak kuat, melainkan Tuhan bagi. Tuhan bagi kuat sungguh. Tak ada berasa apa. Nak terkencing ke, nak terkentuk ke apa, semua tak berasa. Letih pun tak berasa. Dia berasa sedap. Sebab apa? Tuhan bagi tenaga dekat dia. Allah bagi tenaga. La haula wa la quwata illa billah. Tapi kita duk nampak tenaga kita, jadi Tuhan beri bala, tak larat. Masa tak larat. Sebab apa? Dia nampak kita kuat. Dan duk lawan syaitan je. Sebab apa? Kita nampak syaitan dah yang memberi, yang mengganggu kita, yang boleh, syaitan yang memberi bekah dalam mengganggu kita. Tu. Kita tak berlindung dengan Allah. Baik.
hendaklah kau jazamkan sekalian barang yang mawjud di dalam alam dunia ini. Kau yakin dan barang yang mawjud dalam alam akhirat di sana sekalian itu perbuatan Allah dengan takdirnya Allah sendiri. Dan tiada bersyarikat, tiada berkongsi ia Allah dengan siapa-siapa, dan tiada mengikut ia Allah akan perkataan siapa-siapa dak. Dia tak ada diikut perkataan siapa-siapa, dan dia tak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Dan tiada mengerling ia, tiada melihat ia Allah kepada ikhtiar siapa-siapa dan kehendak siapa-siapa. Tiada mengerling, dia tak peduli. Dia tidak melihat dan peduli kepada ikhtiar siapa-siapa dan kehendak siapa-siapa. Jadi dia buat macam mana? Serah ke Allah lah. Nak buat macam mana lagi? Luar biasa sungguh kalau kita serah ke Allah ni, memang luar biasa. Allah boleh bawa dunia ke dunia lain. Macam ni Muhammad, dia boleh bawa ke alam lain. Kalau Tuhan bagi, kalau benda ni bila kita serah dekat Allah, dia akan bagi duduk ke dunia lain. Tapi syarat dia kena serah dekat dia. Serah ke Allah. Tinggal Abu Darda orang abang kata rumah dia terbakar. Dia kata rumah aku tak terbakar sebab aku dah baca dah ayat. Aku dah baca dah ayat Nabi sebut. Saya pun tak ingat. Tapi dalam ayat tu, ma kana Allah wa illam yasha lam yakun. Wa illam yasha lam yakun. Maka Allah masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Ada lagi ayat tu panjang. Dia tak Nabi abang dekat aku. Dalam baca ni hang tak jadi buat tu. Dia tahu rumah aku tak terbakar. Dia pergi tengok tak terbakar suruh. Dalam ayat tu, dalam doa tu, masya Allah kan. Apa yang Tuhan nak jadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Tuhan tak nak tak akan berlaku. Bagi kita, kalau kita yakin tu, cukup dengan masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun tu dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Yakin. Keenamnya, hendaklah engkau jazamkan bahawa, kau kejatkan keyakinan kau bahawa sungguhnya tiada satu orang dan satu makhluk ini yang memberi bekah. Tak ada siapa bagi bekah. Dia kalau kono-kono dia mekot tu lah hasil syarah tu. Dia pusing kot tu lah. Tapi bunyi tajuk, bunyi lain-lain. Tapi sebenarnya hak di atas pun nombor satu macam tu juga. Pokoknya serah dekat Allah. Hendaklah engkau jazamkan bahawa sungguhnya tiada satu orang dan satu makhluk ini yang memberi bekah pada satu perbuatan, barang apa perbuatan ada ia di dalam dua alam ini. Mana? Alam dunia dan akhirat. Melainkan Allah jua yang memberi bekas ia Allah pada segala perbuatannya. Perbuatan makhluk tadi. Allah yang beri bekah. Kita nampak Allah yang beri bekah sudah. Memberi bekah ni memberi kesan. Memberi bekah ni memberi kesan terhadap apa yang kita buat. Kalau kita potong, Allah yang bagi potong, bagi putih. Kalau kita bakar, Allah yang menghamil. Kalau kita makan ubat, Allah yang menyembuh. Kalau kita makan, Allah yang mengenyangkan. Kita yakin macam tu. Barulah kita berserah dekat dia bulat-bulat. Bila terserah dekat dia, Tuhan tolong. Allah tolong. Keajaban ni dia berlaku dekat orang dia tak tentu. Keyakinan ni kadang-kadang dia boleh main bila kita terkepit.
Bila kita terkepit, dia main. Dia benda ni, dia benda terkepit. Kadang-kadang dia tak wali pun tak apa. Tapi bila dia puncanya kita ni, dunia makhluk ni yang mengganggu kita. Dunia makhluk ni kacau kita. Bila kita fikir habis. Cerita kawan saya yang pi buat haji. Dia orang biasa pi buat haji, duduk sebilik. Orang biasa. Ustaz pun tak, orang kampung biasa ni. Dia boleh pergi satu hari, dia boleh tawaf, dia boleh cium Hajar Aswad 3 kali. 3 kali dia boleh cium. Kita ni Hajar Aswad kalau boleh cium ni, kan? Saya boleh cium sekali, lepas tu tak mau dah. Nak boleh cium tu pada lepas cium kena tok pulang belenggu. Nak boleh tu macam nak patah tengkok. Kata mati dah. Dia boleh selama. Dia tak aku cium. Dia hang cium tak, aku tak cium. Geng ustaz. Aku tak berani nak pergi ramai. Yang dia ni, aku cium 3 kali tadi. 3 kali dia cium. Dia musim-musim dia pergi cium. Dia mesti pergi cium. Sebab apa? Masa tu dia orang kampung, dia tak tahu apa dia pergi. Dia kata, boleh cium. Kan? Bila kami abang ada, hang cium 3 kali. Kami nak cium punya payah. Enggak senang nak cium. Oh tu payah. Lepas tu tak boleh dah. Tu tak manusia kacau. Masa tu dia serah kat Allah. Dia tak tahu apa. Aku nak cium. Ya Allah, dia pergi cium. Tuhan bagi. Tapi bila kami abang, ya hang boleh cium, kami nak cium ni. Allah punya payah. Pergi 3-4 tahun umrah ni. Boleh pergi sekali, boleh cium. Tu pun kadang-kadang boleh cium, Indon tolong. Lepas tu minta duit. Jaga waktu pergi buat umrah. Ada orang nak pergi tolong tu jaga. Dia kawan-kawan boleh tolak main. Saya dia tarik main tepi, dia minta duit. Pak Indon. Banyak macam tu. Duk rebut-rebut, dia tolong kat jaga. Kita jangan kata, aku ni wali dah apa. Ada orang tu jaga. Jaga. Saya dia tarik main keluar, dia minta duit. Silat-silat dia keluar pisau. Aku tolong orang siap dah. Kadang dia angkat pop letak kat atas. Lepas pada tu, lepas tu kata, dia bila benda dunia ni, dunia makhluk nafsu, bila dah ada dekat dia, tak boleh. Mula dia 3 kali. Satu hari 3 kali, bayangkan. Dia kata, aku pusing-pusing tu, kopi bawa lah. Aku rasa nak cium kopi. Kata dia ni pelik. Kami sampai tak boleh sebab apa? Ustaz ni dia andai macam-macam dia. Dia andai macam-macam. Dia pergi 3 kali. Lepas pada tu tak boleh dah. Bawah. Kita doa abang payah guni orang. Dia mula tak sah ke Allah dah. Dia mula tak nampak Allah dah. Mula-mula dia sah ke Allah. Tak boleh cium bagi dah. Boleh 3 kali tu. Tapi pada 3 kali. Dia pergi buat haji boleh 3 kali. Musim haji pun. Bukan musim umrah, musim haji. Musim umrah. Musim haji tu, musim orang ramai. Dia boleh pergi 3 kali. Saya sekali tu je juga. Boleh cium. Sekali tu. Serah kat Allah. Aku macam mana pun. Mula-mula kita nak pergi dengan gagah. Aku nak pergi. Kita tak kata dengan gagah. Aku nak pergi cium. Nak pergi cium tu sakit. Aku nak lawan Arab. Pakai tak boleh. Gugak dia kena pun. Elok main dekat dah. Kena tenang kat luar. Kepala ni macam-macam. Duk macam ni. Macam nak patah. Tapi ya Allah tolong aku nak juga. Kita serah pula ke Allah. Serah kat dia. Boleh. Dia bagi lorong elok. Ni saya macam. Saya dapat sekali. Lepas tu malas nak buruk dengan Tok Arab sama. Boleh sekali. Aku serah ke Allah. Aku tak mampu lah. Boleh selalu. Yang pelik tu bila duduk dekat Hajar Aswad tu, bila duduk dekat tu paling senyap. Tak bunyi apa. Tak ada bunyi sibuk. Kuluk. Wah. Masa duduk tu, tak bunyi apa. Dia tak bohong. Wallahi tak bohong. Bila kepala bila letak tu, senyap. Apa tak bunyi? Tak bunyi riuh. Tak bunyi apa. Padahal kot luar tu tak kira. Gugang. Tak bunyi apa. Bila cabut, mereka tolak bergedegung pergi kat luar. Gelekang. Hajar Aswad. Kawan saya cerita, mak dia, tok dia apa? Orang tua. Nak pergi Hajar Aswad tu dia buka lorong ni, dia boleh cium. Dia kata, kosong. Dia nampak kosong. Dia boleh pergi seronok. Padahal orang tak tahu punya ramai. Allah bawa ke dunia lain. Bila kita serah dekat dia bawa pergi ke dunia lain. Tapi yang duk kacau ni bila
dunia banyak kepala kita. Sebab tu tak boleh nak cium. Itu contoh cium Hajar Aswad. Pakcik tu tak pasal. Kami dua abang tahu, ingat senang pakcik. Payah nak cium. Oh tu kau payah kau? Dia nampak payah, dia nampak manusia. Dia tak nampak Allah dah. Tak boleh lah. Sampai kesudah tak boleh cium. Sebab tu benda ni, hak 3 kita baca malam ni, semua dia kembali kat situ lah. Serah kat dia. Itu orang dulu semayang, boleh semayang sampai beribu rakaat. Beribu rakaat tu bukan bohong. Tapi kita ni duk kira dengan otak kita. Beribu rakaat mana boleh semayang beribu rakaat. Semayang berapa minit, dia kira kepala otak dia. Dia kira dengan kemampuan manusia. Tapi dia tak tahu ketika tu Allah bawa dunia lain. Allah bawa dunia. Dia semayang tu, dia puasa 1000 rakaat. Hakikat dunia tak sampai pun. Tapi dia dunia dah 1000 rakaat. Memang dia sampai 1000 rakaat. Sebab Allah bawa dia ke dunia lain. Kan saya ada cerita dah. Saya ada cerita. Tu saya cerita. Orang kawan dia jin buat masuk ke dunia jin. Masuk ke dunia jin. Curi dia masuk dunia jin. Dia hilang pagi. Dia masuk dunia jin. Malam tu lepas. Dia masuk dunia jin. Punya lama siap kahwin lagi siap ada anak. Berkahwin dengan jin pun ada anak pinak. Punya lama berpuluh-puluh tahun kahwin. Pergi minta jumpa Tok Guru. Yang Tok Guru panggil kawan kami ni jin buat curi. Minta Tok Guru doa-doa. Malam tu keluar. Keluar main dia masuk ke dunia balik. Dia Masjid Haram tu dia ada tiang jin. Saya pun tak ada nak tanya. Tiang jin. Tiang tu tempat jin duk keluar masuk. Siapa boleh masuk situ, dia masuk dunia jin. Macam Piramli buat filem kan. Piramli buat filem. Dia ada tiang jin. Dulu yang pakai Syedok lah. Syedok lah orang yang boleh duk bincang dengan jin. Jin kadang-kadang dicuri. Dicuri orang duk masuk ke dunia dah. Dia keluar-keluar, dia kata, hang hilang tu. Bila? Pagi tadi hang hilang. Ni masalah. Hilang pun aku kahwin pun di sana. Mana anak bini ku? Hang duk alam jin tu lah. Kahwin berpuluh tahun. Kahwin dapat anak ni berpuluh tahun lah. Tapi alam dunia, pagi tadi hilang, malam dia keluar. Itu nak abang kata apa? Itu yang orang boleh sembahyang 1000 rakaat tu. Kita kira kepala otak kita, bohong kita kata. Ni pok-pok tak percaya ni. Wali Allah ni tak boleh kira. Macam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu cepat tapi lambat. Cepat tu nisbah dunia. Tapi nisbah dimensi dia lambat. Apa lambat? Dia turun semayang dulu. Jibril kata ini makam ni. Nabi kemudian pula semayang pula dengan Nabi-Nabi kan. Kemudian naik ke atas tu. Naik ke atas tu ingat Sa'd kan nenek tu. 500 ton perjalanan kita nak naik ke langit tu. Tebal langit pula 500 ton perjalanan. Lambat tapi cepat. Nabi balik, pagi tu Nabi sampai. Kita tak percaya benda tu yang tak percaya pok-pok yang iman lemah dan pok kafir. Abu Lahab. Sehingga ada sahabat yang jadi ada, kita tak kata sahabat lah, orang yang duduk zaman Nabi zaman tu ada yang murtad, tak percaya Nabi, dia kata Nabi bohong. Benda boleh buat. Sebab tu Abu Bakar kata apa? Kalau cepat pada tu aku percaya. Sebab tu Abu Bakar Siddiq ni orang hebat. Antum tak seru abang kat aku lah. Dia kata, Abu Bakar kawan hang tu gila lah. Apa dia abang kata pi Masjid Al-Aqsa. Dia dulu pergi Masjid Al-Aqsa 2 minggu naik unta. Kemudian naik ke atas langit pula. Ni apa cerita atas langit ni boleh terbang je. Dulu mana ada kapal terbang. Kita boleh tak bayang-bayang kapal terbang. Apa pun tak ada. Kita tak terbayang zaman tu ada objek boleh terbang. Tapi Abu Bakar kata apa? Kalau hampa bak lebih tu aku percaya. Lebih pada tu aku percaya. Abu Bakar dia punya pemikiran lebih maju daripada pok ni. Tu. Kalau kita tak pelik. Kita tak pelik. Apa? Kita ni kita boleh apa dia nilaikan ataupun bandingkan dengan realiti yang kita ada. Jet, Concorde, semua. Zaman Nabi mana ada benda-benda tu. Tapi Abu Bakar kata aku percaya. Kalau dia cerita aku percaya. Lebih pada tu aku percaya lagi. Ini bila kita serah pada Allah. Keenamnya, mereka Allah Ta'ala jua yang memberi bekah. Habis. Ketujuhnya, jangan sekali-kali engkau ingat dan keling. Jangan duk keling akan ketinggian dan kebesaran dan kemegahan dan kemuliaan pangkat dan darajat dan kesempurnaan bagi yang lain per Allah. Nampak tak? Semua dia macam tu je. Jangan duk nampak kebesaran yang lain. Buang kebesaran makhluk, masuk kebesaran Allah. Ni
pokok tablik duk tanam ni. Kan pokok tablik. Kita keluar tablik, buang kebesaran makhluk, masuk kebesaran Allah. Tu betul tu. Buang kebesaran makhluk, masuk kebesaran Allah. Habis. Habis semua yang ni. Tungging habis tiarap. Bila kita masuk kebesaran Allah, buang kebesaran makhluk. Makhluk ni apa dia? Masuk habis nafsu, kita, dunia, syaitan, semua. Itu. Masukkan kebesaran Allah. Jangan sekali-kali engkau ingat dan kerling akan ketinggian dan kebesaran dan kemegahan dan kemuliaan pangkat dan darajat dan kesempurnaan bagi yang lain daripada Allah. Semua tak sempurna. Karena sekaliannya itu ketentuan bagi Allah jua. Seperti firman Allah SWT, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Apa sekalian alam? Semua yang ada. Semua di bawah tadbir dan pemerintahan Allah. Rabbu ada maknanya tadbir, ada makna malik, yang memerintah, yang memiliki sekalian alam. Itu. Jadi kalau kita pegang ayat tu, insya-Allah hidup kita senang sebenarnya. Senang hidup kita. Berhenti kat situ. Dan sabda Nabi SAW pada hadis kursi. Mudah-mudahan apa kita belajar ini dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin hamdai wa fi ni'matina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa an sultani. Allahumma salli ala Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم من الخائفين وإنامة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.